ke pengajian pada subuh pagi ini dengan kita sama-sama membaca Ummul Quran ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashabul izam insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Sadaqallahul azim. Maksudnya, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqu fitnatan, takutlah oleh kamu akan fitnah yang berlaku yang akan hanya terkena pada orang-orang yang zalim di kalangan kamu saja, tapi mengenai kepada semua orang. Wa'lamu annallaha syadidul iqab, dan ketahuilah Allah Ta'ala itu maha meliputi terhadap apa-apa yang kamu kerjakan, dan Allah Ta'ala itu maha keras balasan azab siksaan dia. Syadidul iqab. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta hawahu tab'an lima ji'tu bih. Maksudnya, tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga hawa nafsunya cenderung kepada apa yang aku bawa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang hormati sembilan Al-Fadil atau Imam dan juga ni sebenarnya sembilan Tuan Bilal. Kemudian Tuan Siak kita, tuannya pengurusi masjid, datang kuasa masjid, sedang jemaah muslimin muslimat, mukminin mukminat wa ta'ala. Alhamdulillah, kita banyakkan puji dan syukur pada Allah. Lagi kita dapat bersama pada subuh pagi ini setelah kita bercuti sempena Ramadan dan juga bercuti sempena hari raya, dan kita masih lagi dalam mood hari raya. Hari raya kita ni special sikit lah, sebulan kan. Walaupun kadang dah habis sebulan pun mari raya lagi, kan? Macam baik. Jadi pagi ni kita berada di muka surat 389, tak silap saya lah, betul kan? 389 Asal ketiga, bahaya kurang melaksanakan hak-hak rububiyah. Bahaya kurang melaksanakan hak-hak rububiyah. Sampai pada agar berkumpul kepada orang arif amalan. Situ kan? Itu. So kita ambil belakang sikit lah. Ke surat 388 tu bawah tu disebut oleh musannif ataupun pengarang kitab, qala musannif wa ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi bidar amin. Tidak diragui lagi manusia terdedah kepada berbagai-bagai rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang dilakukan. Tidak diragui lagi manusia terdedah dengan berbagai-bagai rahmat Allah Ta'ala dengan doa yang dilakukan. Dengan doa yang kita minta kepada Allah Ta'ala, maka kita diberi berbagai-bagai rahmat kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berjanji akan memperkenankan doa para hamba-Nya.
Allah Ta'ala berdoa, berjanji pada kita kenankan doa para hamba-Nya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Ta'ala tidak pernah memukiri janji. Ud'uni astajib lakum. Ya kan, contohlah. Ud'uni astajib lakum. Doalah kamu kepada aku, saya aku perkenankan. Jadi Allah Ta'ala berjanji akan memperkenankan doa para hamba-Nya dengan syarat dia berdoa pada Allah Ta'ala lah. Kalau dia diam macam tu tak doa apa-apa, macam mana Allah Ta'ala nak memperkenankan? Di sini tidak bermaksud Syekh menyarankan kepada kita supaya tidak berdoa langsung kepada Allah Ta'ala. Sebaliknya beliau menyarankan kepada kita supaya terus berdoa. Jadi walaupun kita ni rezeki kita telah pun dijanjikan, ditentukan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala dah menjanjikan rezeki pada kita, tapi bukan makna Syekh menyarankan kita tak berdoa langsung. Macam tu. Kita kena juga berdoa. Sebab ada sebab kita ni, contohnya golongan Wahabi ni kadang dia malas nak doa. Dia kata Nabi tak ada suruh doa pun. Lepas sembahyang tak ada pun Nabi berdoa, kan macam tu. Ada sebab-sebab Wahabi tu cakap macam tu. Contoh lihat dalam YouTube. Saya tengok dalam YouTube, yang ustaz yang Wahabi ni dia kata macam tu ya. Nabi tak ada pun doa lepas sembahyang. Ini semua bid'ah. Bid'ah mam. Kalau imam doa lepas sembahyang doa, bid'ah dia kata. Tak ada dalil pun Nabi berdoa lepas sembahyang. Itulah pahaman Wahabi macam tu. Jadi di sini tidak bermaksud Syekh menyarankan kepada kita supaya tidak berdoa langsung kepada Allah. Sebaliknya beliau menyarankan kepada kita supaya terus berdoa. Kita kena juga terus berdoa. Walaupun macam mana keadaan sekalipun, apalagi kalau kita dalam keadaan susah dan payah, dalam keadaan suasana sukar, pandemik kali itu kan, kita kena berdoa juga. Dan masuk era endemik ini pun doa juga. Jangan bila dah masuk doa suasana endemik ni tak payah doa lagi dah. Buat apa nak doa tak balak semua kan. Macam tu. Covid pun dah hilang dah Ustaz. Tak ada Covid lah. Jadi kita boleh enjoy lah kan. Enjoy lah. Boleh buat pesta semua kan. Macam tu. Baik. Jadi tetapi berdoa itu naklah dalam rangka melaksanakan ubudiah dan menyahut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kenapa kita terus berdoa walaupun contohnya rezeki telah pun janjikan oleh Allah Ta'ala, tetap nak doa lagi. Je kan. Ni tak betul lah pahaman dia. Sedangkan dalam konteks tasawuf pun memang kena doa jugalah. Macam tu. Sebagai tugas ubudiah, kehambaan kita. Sebabkan kehambaan kita kepada Allah Ta'ala, maka kita kena berdoa. Jadi agar berkumpul kepada orang arif amalan, penyerahan, tawakal pada Allah. Jadi kenapa orang-orang yang arif billah ni, orang-orang tingkatan wali Allah Ta'ala ni pun digalakkan berdoa supaya berkumpul kepada orang arif billah itu amalan. Pertama, kedua penyerahan diri pada Allah. Kemudian tawakal pada Allah. Kemudian perakuan tentang kelebihan Allah. Okay? Dan penyerahan diri kepada mereka yang mempunyai kedudukan yang khusus. Macam tu. Penyerahan diri kepada mereka mempunyai kedudukan yang khusus sisi Allah Subhanahu Wa Taala. So maknanya orang arif billah ni maka teruslah walaupun tingkatan wali, apalagi kalau kita bukan tingkatan wali, kita ni orang-orang biasa je. Kan? Tak ada keistimewaan apa-apa pun pada kita. Tapi kita ditekankan berdoa sentiasa kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala mudahkan segala urusan-urusan kehidupan kita, insyaAllah. Seterusnya Syekh Ibn Athaillah menyatakan alima annal ibad yatashawwafuna ila zuhuri syirril inayah faqala yakhtassu birahmatihi man yasha. Surah Al-Imran ayat 74. Wa alima annahu law khallahum wa
Wazalika lataraku al-amal i'timadan al-azali. Faqala inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Surah Al-A'raf ayat 56. Maksudnya, alima annal ibad yatasawwafuna ila zuhuri sirril inayah. Allah Ta'ala mengetahui para hamba mengharapkan adanya perhatian daripada Allah. Alima annal ibad yatasawwafuna ila zuhuri sirril inayah. Jadi Allah Ta'ala mengetahui hamba ni sentiasa mengharapkan adanya perhatian daripada Allah Ta'ala. Siapa hamba? Kita lah. Kan? Kita begitu juga dengan para wali Allah Ta'ala pun hamba juga. Para Nabi dan Rasul pun masing-masing pun hamba. Kan? Malahan para Nabi pun diberikan kelebihan khusus. Doa-doa yang mustajab. Doa-doa yang mustajab. Para Nabi dan para Rasul. Kita juga Nabi Muhammad SAW kan diberikan doa-doa yang mustajab. Jadi Nabi boleh berdoa anytime je. Kalau seandainya sesuatu benda ketika memerlukan kepada Nabi berdoa, maka Nabi berdoa. Dan ada sebahagian doa Nabi untuk umatnya pada hari akhirat besok. Itu memang disebutlah hadis tu. Kan? Kerana sebanyak kalau pada Nabi Rasul tu mereka ada khusus doa-doa khusus yang mustajab. Dan aku menyimpan sebahagian doa aku untuk akhirat besok. Jadi kata Al-Musannaf, dia kata Syekh Mu'ta'ilah, alima annal ibad yatashawwafuna ila zuhuri syirril inayah. Allah Ta'ala mengetahui para hamba mengharapkan adanya perhatian daripada Allah. Faqala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, yakhtassu bi rahmatihi man yasha'u min ibadihi. Allah Ta'ala berhak menentukan rahmatnya kepada siapa yang dikehendak. Yakhtassu bi rahmatihi may yasha'u min ibadihi. Pada Allah Ta'ala berhak menentukan rahmatnya pada siapa yang dikehendaki. Wa alima annahu law khallahum wa zalika lataraku al-amal i'timadan 'alal azali. Allah Ta'ala juga mengetahui bahawa seandainya dia membiarkan para hamba itu, sementara rahmat yang khusus diberi kepada orang yang dia kehendak, tentu mereka meninggalkan amal kerana bersandar kepada ketetapan di zaman azali. Allah Ta'ala juga mengetahui, dia kata bahawa seandainya dia membiarkan para hamba itu, sementara rahmat yang khusus diberi pada orang yang dikehendaki, tentu mereka meninggalkan amal kerana bersandar kepada ketetapan zaman azali sahaja. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah Ta'ala dekat kepada orang-orang yang memperbaiki amalannya. Kerana ada sebahagian manusia ni hanya bergantung kepada ketentuan azali je lah. Ada sebahagian daripada hamba manusia ni, Allah Ta'ala dah tetap ke azali untuk kita. Apa nak doa lagi? Itu sebahagian pula. Kan? Itu. Disebabkan Allah Ta'ala tetapkan, jadi apa nak doa apa-apa susah-susah. Jadi tak perlu doa lah. Sedangkan Allah Ta'ala senantiasa memberikan rahmat kepada orang-orang yang perbaiki akan amalan dia. Sama ada segi doa dia perbaiki, juga amalan dia perbaiki. Ada orang yang meninggalkan amalan langsung. Sebab apa? Bergantung pada apa yang terdapat di azali. Ada sebahagian pula meninggalkan doa langsung. Apa nak doa-doa, sebab Nabi pun tak doa pun lepas sembahyang, gitulah. Jadi semua tu pun tak betul lah. Sebenarnya dalam konteks kita beramal, kita kena perbaiki amalan. Kemudian dalam konteks berdoa pun kena perbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Seterusnya, supaya orang arif itu ingat segala sesuatu itu berlaku dengan kehendak Allah. Dan kehendak adalah bersifat mutlak. Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, la yusalu amma yafalu wa hum yusalun. La yusalu amma yafalu wa hum yusalun. Allah Ta'ala tidak ditanya tentang apa yang dilakukan kepada diri kita. Kenapa ada orang ni kaya, kenapa ada orang ni miskin, kenapa ada orang ni hidup senang, ada orang ni susah.
kenapa orang ni uji dengan berbagai ujian, ada separuh ni kurang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So jangan kita persoalkan benda tu, kan? Itu memang dah kehendak Allah, masyiatillah, al-masyiah ataupun kehendak Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Di belakang hijab kita tak tahulah apa dia punya kelebihan dekat situ, kan? Ada sebuah benda ni Allah Ta'ala memang sembunyikan daripada kita. Tak tahu apakah kelebihan dia. Tuk tahu dah berlaku. Musibah berlaku pada kita. Tak ada siapa pun nak musibah. Banyak kepada kita semua tak nak musibah. Kemalangan jalan raya sampai patah liok, masuk ICU dan sebagainya. Otak bergegar, kan? Insiden otak bergegar, kan? Otak beku. Kemudian doktor pula terpaksa belah pula kepala, keluarkan otak beku, darah beku dan sebagainya, kan? Siapa yang nak macam tu? Ada tak yang nak? Tak ada, kan? Semua tak nak. Macam tu. Tapi ketentuan Allah Ta'ala berlaku. Walaupun kita cuba mengelak macam mana pun, tapi sifat kita sebagai hamba ni dalam konteks dunia kena mengelak lah. Kita memang tak nak cari musibah, boleh macam mana. Tapi kalau ada berlaku, nak macam mana? Sebabnya mana kena ada usaha ikhtiar pada manusia supaya jangan berlaku kemalangan. Macam tu. Walaupun kadang-kadang kesalahan tu bukan daripada kita, kesalahan daripada orang lain. Orang lain yang buat silap, kita yang kena. Macam tu. Jadi tuan-tuan, tidak ada lagi kepada orang arif sebarang sifat terpedaya dalam apa keadaan sekalipun, atau penyakit-penyakit yang menjadi perbualan orang. Syekh Ibn Athaillah menyatakan lagi, ilal masyiah yastanidu kullan wala tastanidu hiya ila syai'. Hanya kepada kehendak Allah Ta'ala bersandar segala sesuatu, dan bukan kehendak Allah Ta'ala itu bersandar pada sesuatu. Nampak? Hanya kepada Allah Ta'ala bersandar segala sesuatu. Kudrah perkasa. Bermakna kudrah, Allah Ta'ala berkehendak, ijad wal imkan, menjadikan ataupun mentiadakan. Ijad wal imkan, sifat Allah Ta'ala yang boleh menjadikan dan mentiadakan. Dan sifat kudrah kepada Allah Ta'ala itu tidak bercerai tanggal daripada Allah. Itu sebabnya disebut dalam kitab Tauhid berkenaan sifat-sifat ma'ani seperti kudrah, iradah, ilmu, ayat, hayat ni, kan? Dari segi zahiriatnya kita nampak ada pemisahan di antara zat dengan kudrah, zat dengan sifat. Dari segi zahiriatnya kita nampak macam ada pemisahan antara zat Allah Ta'ala dengan sifat Allah. Zat lain, sifat lain. Zat Allah Ta'ala lah sifat Allah Ta'ala seperti kudrah, berkuasa, iradah, berkehendak, ilmu, mengetahui, sama, basar, kalam. Ni ada sifat-sifat mani, kan? Sifat-sifat mani ada sifat ta'alluq tu, kan? Kecuali hayat lah. Jadi sifat-sifat ma'ani itu, kalau pembahasan dalam bab tauhid, dari segi zahiriatnya kita nampak macam ada pemisahan di antara sifat dengan zat Allah Ta'ala. Tetapi hakikat sebenarnya sifat dengan zat sesuatu yang tidak bercerai tanggal daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berbeza dengan zat dan juga sifat yang ada kepada hamba, kepada makhluk. Contohlah sifat yang ada pada hamba, pada makhluk ini, contohnya melihat. Sifat melihat yang ada pada kita ni boleh bercerai tanggal daripada situ. Sifat mendengar yang ada pada kita boleh berpisah daripada kita. Ada masanya kita mendengar, ada masa tak terdengar langsung. Ada masa dah jadi pekak padak dan sebagainya, tak dengar apa, kan? Ada orang dilahirkan dalam keadaan pekak, tak mendengar langsung. Maknanya sifat yang mendengar pada kita itu boleh bercerai tanggal pada kita. Dah tua-tua ni dah tak apa dengar dah, tak obeh dah kalau orang cakap. Kalau poket kan barulah dengar, kan? Tak poket orang tak dengar. Macam tu. Berbeza dengan sifat yang ada pada Allah.
kudrah, kuasa yang daripada Allah, tidak bercerai tangan. Satu lemah. Ada masanya Allah Ta'ala kuat. Ada masa Allah Ta'ala ni lemah, lesu. Ada masanya Allah Ta'ala cergas. Boleh tak cakap macam tu? Tak boleh. Itu juga dengan sifat melihat yang ada pada Allah. Ada masa Allah Ta'ala mendengar. Ada masa Allah Ta'ala jelas dengar pendengarannya. Ada masa Allah Ta'ala kurang pendengarannya. Terpaksa pakai alat tak kat telinga tu kan. Macam tu. Boleh tak kita dah cakap macam tu? Tak boleh. Tu bezanya sifat-sifat yang ada pada Allah dan perbezaan dengan sifat yang ada pada makhluk. Dan apa banyak lagi lah kalau kita nak bincang dengan sifat-sifat dan dengan zat yang memang berbezalah dengan makhluk. Sifat yang ada pada Allah. Baik, kita lihat semula. Jadi tuan-tuan, sebut dalam kitab ni dia kata ilal masyiah yastanidu kulla syai'an wala tasnadidu hiya ila syai'. Hanya kepada kehendak Allah Ta'ala bersandar segala sesuatu, dan bukan kehendak Allah Ta'ala itu yang bersandar segala sesuatu. Macam tu. Kemudian ada nombor 135 tu, segala kejadian yang berlangsung di dunia dan akhirat itu pasti bersandar kepada kehendak Allah Ta'ala, dan bukan sebaliknya. Bukan Allah Ta'ala bersandar pada makhluk, tapi kitalah bersandar kepada Allah, bergantunglah kepada kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi seandainya ada yang berdoa lalu dikabulkan doanya, doa tidaklah menjadi sebab yang dapat mempengaruhi terkabulnya apa yang diminta. Dia kata doa tidaklah menjadi sebab yang dapat mempengaruhi termakbulnya apa yang diminta. Semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sama lah juga macam ubat kan. Ubat yang kita makan, kita minum, bukanlah mana ubat itu yang menjadi sebab kepada kita sembuh. Kesembuhan itu disebabkan oleh kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi dalam konteks orang yang sakit, mestilah makan ubat. Gitu. Tak makan ubat macam mana? Sebab ada sebab kita ni memang malas lah nak makan ubat. Walaupun ambil ubat banyak sekalipun kat klinik tu, sebuah ubat kan. Pergi mana tu ambil ubat. Dah ambil ubat tu, lepas tu tak makan ubat tu. Kadang kita tekan kat anak-anak kita makan ubat, tapi bila kita sakit kita pun malah nak makan ubat. Anak kita takut makan ubat, kita paksa dia makan ubat. Bila kita sakit, rumah suruh makan ubat, kan dia tu. Tapi takut makan ubat. Ubat yang sebiji itu pun kadang dibolah lagi. Bola ompek. Sebiji itu bola ompek tuan. Macam tu. Takut makan ubat. Tu bola kena cucuk tu. Dah separuh takut kena cucuk. Baik. Kemudian tuan-tuan, yang berlaku kepada orang yang arif billah, beberapa keadaan di mana adab yang perlu ia tunjukkan di waktu itu ialah penyerahan diri kepada Allah, sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi Allah Ibrahim AS ketika dicampakkan dalam api neraka. Api bukan api neraka dia kata api neraka macam tu. Sebagaimana dicampakkan dalam api, bukan api neraka, potonglah neraka tu. Dan sebagaimana dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam peperangan Hamra Al-Asadi, dia kata cukuplah Allah bagi kami dan dialah menjadi sebaik-baik penolong kami. Macam tu. Cukuplah bagi Allah Ta'ala sebagai pembantu kami, dan dialah sebagai sebaik-baik penolong bagi kami. Macam tu. Semaknanya ada penyerahan daripada Allah Ta'ala lah. Penyerahan daripada Allah Ta'ala. Dan keadaan kritikal lah macam tadi. Seperti Nabi Ibrahim AS ketika campakkan api, kemudian dalam peperangan, kan, dalam peperangan pun Nabi berdoa pada Allah, cukuplah Allah Ta'ala sebagai pembantu kami dan dialah sebaik-baik penolong kami. Nampak? Sayyidina Abu Bakar juga kan, pernah ingat kan kisah Sayyidina Abu Bakar ketika ketika dia diuji lah
Kan ketika umat Islam masa tu jumlahnya tak ramai lagi, baru masuk Islam macam tu kan, jumlah tak ramai. Islam belum hebat lagi masa tu. Jadi berbagai ujian yang berlaku pada umat Islam. Ada yang dipukul, kan? Ada yang diseksa, macam Bilal bin Rabah kan, letakkan batu, dijemur, diheret di atas padang pasir dan sebagainya. Okey? Itu juga yang berlaku pada Abu Bakar. Abu Bakar betul juga. Kan ketika dia diusir daripada kaumnya, kerana Abu Bakar ni dia kalau baca Quran tu dia menangis. Bila dia baca Quran menangis, dia akan menjadi perhatian kepada para wanita, orang-orang perempuan dan juga kanak-kanak. Perempuan dan juga kanak-kanak lah. Ketika dia baca Quran tu dia kadang sedih. Jadi menjadi perhatian lah. Orang-orang perempuan ni perhatikan, Bakar tengah baca Quran, dia tengah membaca sesuatu kan. Perempuan-perempuan kanak-kanak pun kan tertarik dengan Abu Bakar ni. Jadi pembesar-pembesar Quraisy ni dia marahlah. Dia kata usir Abu Bakar daripada sini, sebab dia boleh mempengaruhi lah golongan wanita dengan bacaan apa yang dibaca tu, Quran lah je tu. Jadi akhirnya diusir Abu Bakar. Tetapi ada seorang lelaki tadi kan memberi jaminan kepada pembesar Quraisy bahawa dia boleh baca Quran, tetapi jangan mempengaruhi golongan wanita dan juga kanak-kanak. Golongan wanita dan juga kanak-kanak. Tapi Abu Bakar kata, kan, aku berlepas diri pada perlindungan engkau, kata. Walaupun kau nak bagi perlindungan pada aku tak nak terima. Aku hanya berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Dia terus bacalah. Bila dia baca tu, ramailah perempuan dan kanak-kanak tertarik dengan bacaan dia, sebab dia baca ni ketika sampai menangis. Mendayu-dayu bacaan dia. Macam itulah. Baik, seterusnya tuan-tuan, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab Musnadnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bagaimana anda dengan malaikat yang ditugaskan untuk meniup trumpet sangkakala. Sekarang ia sedang meletakkan trumpet di mulutnya, manakala dahinya condong. Dia hanya menunggu perintah daripada Allah, bilakah akan ditiupkan sangkakala itu. Apabila diperintahkan berbuat demikian untuk meniupnya, para sahabat Nabi Muhammad SAW menyatakan, apakah yang patut kita ucapkan ketika sangkakala ditiup? Sabda Nabi Muhammad SAW, cukuplah Allah kepada kami dan dialah sebaik-baik penolong, dan kepada Allah Ta'ala lah kita bertawakal. Macam tu. Jadi kalau seandainya berlaku besok, contohnya berlakunya kiamat, tiup sangkakala, kan, trumpet yang kuat itu kan, kerana bila tiup sangkakala habislah semua mati, Jadi ketika itulah, ketika trumpet itu ditiup, maka Nabi SAW pesan pada kita, cukuplah kepada Allah Ta'ala kami berlindung, dan dialah sebaik-baik penolong, dan kepada Allah Ta'ala lah kita bertawakal nanti. Gitu. Hari ini riwayat daripada Imam Tirmizi, juga dengan Abu Daud. Baik. Jadi keadaan di atas yang terkandung di dalamnya penyerahan diri pada Allah, yang merupakan makam yang lebih tinggi berbanding dengan makam doa. Nampak? Doa-doa juga, tapi dalam masa yang sama penyerahan diri pada Allah Ta'ala pun ada. Tawakal pada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Lepas itulah kemudian kita baca kitab ni, dalam mata baca ni, menjawab kekeliruan ummah. Muka surat apa tuan? Tak tanda. Ada tanda tak? Muka surat 218 2007. Tak dong 278 276 277 278. Muhammad Rasul. Ada Rasul.
Dah roket Nabi dah kata gitu ni. Baca sikit-sikit. Baik. Ni yang kitab ni pihak. Dia ada tambah lagi. Dia ada tebal lagi. Soal jawab agama ni yang muhadir punya tu, dia ada tebal warna hijau. Berkenaan khilafiyah. Khilafiyah ni memang ada satu lagi. Taubat macam ni Borek pun borek. Nak bawa pun tak larat. Dan ada jual. Ya, ada yang baru yang kitab muhadir tu berkenaan dengan solat kan. Soal jawab berkenaan solat ada 200 lebih kan. 200 lebih persoalan berkenaan dengan soal jawab berkenaan dengan sembahyang. Ada jual di pasaran lah. Baik. Jadi kita lihat bab ke-13, Maulid Rasul. Menyambut Maulid Rasul. Hukum menyambut Maulid Rasul. Ada sekumpulan yang melarang menyambut Maulid Rasul dengan alasan dia ini merupakan bid'ah dalalah, bid'ah sesat yang tidak disuruh dalam agama. So, apakah pandangan ulama berkenaan dengan dia? Jawapannya, sunat menyambut di Rasul berdasarkan dalil daripada Quran, hadis dan juga kaedah agama. Quran menyebutkan Allah Ta'ala menyuruh umat Islam menyambut kelahiran Rasulullah SAW. Buktinya dalam beberapa ayat Al-Quran di bawah. Allah Ta'ala sebut Al-Quran, dia kata kul bi fadlillahi wa rahmatih, kul bi fadlillahi wa bi rahmatih fa bizalika bal yafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Ayat ni juga kan merupakan Ramadan, mawaiz al-ramadaniyah, mana nasihat-nasihat untuk Ramadan disebutkan bahawa ketika kedatangan Ramadan maka hendaklah kita suka. Dia kata kita kena sonok bila kedatangan Ramadan. Bila akhir Ramadan kita kan sedih kan, macam tu. Ada sebuah orang bila kelahiran datang habis Ramadan masuk raya dia suka kan, sonok dah raya kan, macam tu. Macam tu. Baik, jadi firman Allah Ta'ala, kul bi fadlillahi wa bi rahmatih. Kata olehmu ya Muhammad, dengan kurniaan Allah dan juga rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira dengan kurniaan Allah dan juga rahmatnya. Adalah lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Macam tu. Surah Yunus ayat, surah Yunus kan, ayat 58. Nombor 10 tu nombor surah. Surah Yunus 10 tu maksudnya nombor surah tu 10 lah, surah Yunus. Sedangkan ayatnya 58. Jadi keterangan tuan-tuan, Imam Suyuti menukilkan daripada Sayyidina Ibnu Abbas mentafsirkan rahmat dalam perkataan birahmatih. Maksud dengan rahmat itu sebagai bi Muhammadin, dengan diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul bi fadlillah wa bi rahmatih. Kata oleh Muhammad dengan kelebihan Allah dan juga rahmatnya. Maksud rahmat tadi, rahmatnya dengan kedatangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu maka naklah kamu suka. Fal yafrahu. Fal yafrahu, maka naklah kamu suka. Sonoklah. Kemudian yang kedua, Allah Ta'ala menyuruh manusia bergembira atas rahmatnya. Rahmat apakah yang paling besar ke atas manusia dan alam seluruhnya jika tidak rahmat kelahiran dan juga kehadiran baginda Rasulullah SAW. Sebab itu mata sebelum Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan kami tidak mengutuskanmu ya Muhammad melainkan sebagai rahmat kepada sekalian alam. Dia seru mau menyambut Nabi Rasul adalah salah satu cara umat Islam menzahirkan kegembiraan mendapat rahmat yang sangat besar. Kita zahirkanlah kegembiraan kita dengan pelbagai program kan. Ketika kedatangan Nabi Rasul, sebab kata bid'ah ni Nabi tak sambut pun. Nabi pun tak sambut pun birthday kan, hari jadi. Sana halwah kan. Kan kita zaman sekarang ni kalau bila saya mendurus apa dan kelahiran ataupun maulid Nabi adalah sebesar-besar rahmat Allah Ta'ala pada alam dan manusia seluruhnya. Malahan orang kata umat Yahudi pun tuan menanti-nanti kelahiran kedatangan Nabi kan.
Cuma mereka mengharapkan kedatangan Nabi itu daripada kaum mereka, kaum Yahudi. Mereka menanti-nanti kedatangan kelahiran Nabi akhir zaman. Tetapi bila dapati yang lahir itu, yang dilantik itu ialah daripada orang Arab. Nabi Muhammad SAW daripada bangsa Quraisy, Bani Hashim dan Abdul Muttalib. Jadi bila mereka tahu je, mereka merancang untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi rahmat itu ada dalam bab akidah, muamalah, akhlak, malah, dalam semua bidang kehidupan. Jadi rahmat itu tidak hanya terbatas untuk manusia pada zaman Nabi Muhammad SAW sahaja, tetapi juga meluas ke sepanjang sejarah manusia seluruhnya. Firman Allah Subhanahu wa taala Al-Quran, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Surah Al-Jumu'ah. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Dan juga kepada kaum yang lain daripada mereka, mana generasi sahabat yang belum berhubungan dengan mereka. Kemudian Allah Ta'ala juga firman Al-Quran, wallazina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruh. Wallazina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruh. Maka orang-orang yang beriman dengannya, dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, dan memuliakannya juga menolongnya. Okey. Dan Nabi pula sifatnya pula sangat cinta kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kan? Gitu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datanglah rasul itu daripada diri kamu sendiri, daripada kaum kamulah. Laqad ja'akum rasulun minkum azizun 'alaihi ma anittum. Maknanya sangat azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum, dan sangat menginginkan kepada kamu itu keimanan dan juga keselamatan. Harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dan Nabi itu dengan orang beriman itu bersifat raufur rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum ma harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah, dan ayat seterusnya. Baik. Itu ciri-ciri yang ada pada Nabi. Maknanya sangat sayangnya Nabi kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sebagai umatnya sepatutnya lah. Dan Nabi sayang pada kita. Apa yang sepatutnya pada kita? Orang dah berbudi pada kita kan, sepatutnya kita kena sayanglah pada Rasulullah. Salah satunya dengan cara menyambut kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memanglah Nabi tak ada suruh pun. Kita lah. Macam tadi kita pun ada ke suruh lain sambut hari jadi kita, ada tak? Ada tak tuan? Ni atuk ni minggu depan ni sambut hari jadi. Jadi kamu sambutlah jadi datuk. Ada tak cakap macam tu? Tak ada dah. Kita kalau boleh nak sonyap-sonyap lagi kan. Nak sonyap-sonyap lagi. Dan nak beritahu lah kan kita punya tarikh birthday tu. Tak adalah tiba-tiba lah, besok hari jadi aku, ada siapa nak pakai hadiah? Ada tak cakap macam tu? Tak ada kan. Minggu depan jadi Wan, ada siapa nak pakai hadiah kat Wan ke? Kan? Tak ada dah. Semua senyap. Biasanya orang lain lah, anak cucu kita lah yang ingatkan. Anak zaman sekarang pun dah juga kadang dah tua-tua gigi dah tanggar dah kan. Sambut birthday kan. Anak cucu lah sambutkan untuk kita, untuk Wan bakar Wan tiup ni lilinnya Kalau umur 80 tahun 80 lilin tu kan. 80 lilin nak kena tiup tu kan. Tamam. 60. Saya 52. Orang kata 25 ustaz ni kata. Jadi kalau umur kita agak 52, maknanya lilin ni 52 lah. Puas nak niup itu. Macam mana nak tiup tu kan? Dia kena tiup sekaligus. Inna amanu bihi wa azzaruhu wa nasaru. Surah Araf
ayat 157. Maka azzaru itu mereka memuliakan, memuji dan mengagungkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jasru, menyambut Rasul adalah salah satu cara untuk memuliakan, memuji dan mengagungkan baginda Rasulullah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fazakirhum bi ayyamillah." Betul. "Wazakirhum bi ayyamillah." Dan ingatlah mereka kepada hari-hari Allah. Keterangannya tidak lakukan lagi bahawa hari kelahiran Rasulullah SAW ataupun Rasul adalah termasuk di dalam hari-hari Allah. Dia kata, kan, surah Ibrahim ayat 5. Wazakirhum bi ayyamillah. Dan ingatlah mereka kepada hari-hari Allah. So apakah maksudnya hari-hari Allah? Tidak diragukan lagi bahawa hari kelahiran Rasulullah adalah termasuk di dalam hari-hari Allah. Macam tu. Hadis daripada Abi Qatadah Al-Ansari, anna Rasulullah su'ila an saumi yaumi isnain. Faqala fihi ulidtu wa fihi unzila ilayya. Sesungguhnya Nabi pernah ditanya mengenai puasa pada hari Isnin. Kenapa digalakkan berpuasa pada Isnin? Macam tu. Kenapa kita ditekankan berpuasa pada hari Isnin? Maka Rasulullah menjawab, pada hari itu ialah hari aku dilahirkan. Kan? Hari aku dilahirkan ke dunia. Dan wahyu pun diturunkan pada hari tersebut, pada hari Isnin. Hari Isnin kan? Turunkan wahyu di Gua Hira. Wahyu pertama lah. Jadi keterangannya, sebagai ulama menyatakan isyarat menyambut Maulid Rasul telah ada pada zaman Rasulullah SAW. Buktinya baginda sendiri menyambutnya dengan cara berpuasa setiap hari Isnin sebagai tanda mensyukuri kelahiran dan awal penerimaan wahyu, wahyunya daripada Allah Ta'ala. Wahyu daripada Allah Ta'ala lah sampai pada malaikat Jibril. Malaikat Jibril AS lah, gitu. Baik, kemudian pendapat ulama habis sampai situ. Wallahu a'lam bissawab. Ada tidur mbak? Solat waktu tidur. Ada soalan tak sebelum saya tutup? Ada? Alright. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya alim nawilana qulubana binuri ma'rifataka wa ftahna futuhal arifin. Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina bilim. Allahumma inna na'udzuka minal baras wal junun wal juzam wa min sir asqam. Allahumma inna na'udzuka min jahdil bala wa dakis syaqa wa sul qada wa syamasatil ada. Tahassanna bi zatil jabarut wa tasamna bi rabbil malakut. وتوكلنا على الذي اللهم اصرف عنا هذا الوباء وقنا شر الرداء ونجنا من الطعن والطعن والبلاء بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير اللهم لنا حق حقا وارزقنا اتباعه وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.